Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Bangun. So, lama dah kita tak sebut secara langsung sesi bangun setiap pagi 9 pagi tepat insyaAllah. So, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? So, saya Vice President Dichut International. Nama saya Nasrul Hadi, Chartered Accountant MIA member. Dan seperti biasa, pagi ni kita akan live InsyaAllah tanpa gagal setiap hari. Cuba selagi ada daya, selagi ada usaha, so kita akan teruskan untuk live. Okay, so sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak anda mana pergi diorang ni semua ni, tak masuk-masuk lagi, tak apa. Kita okey, kita akan teruskan juga. Saya tahu sekejap lagi akan ada crowd yang akan tiba untuk menonton sesi live pada pagi ini. So first of all, saya nak ucapkan tahniah kepada mereka yang menonton pada pagi ini. Saya juga nak bagi tahu yang hari ni adalah 4 hari bulan 2. Kita dah masuk bulan Februari, tuan-tuan dan puan. Beri kata bukan kepada anda. Februari 2020, yang mana pada saya macam cepat gila Januari dah habis. Kita pun tak sangka habis dah bulan Januari. Baru je rasa macam hari tu 2019, bulan Disember ataupun November, dah masuk bulan Januari. So wow, gila laju lah. Pantas sangat masa berlalu. Dan saya rasa kalau kita slow, kita macam relax, kita tak jadi apa lah, tuan-tuan dan puan. Okay, so first of all, saya nak bagi tahu, saya nak tanya anda, adakah suara saya jelas dan adakah visual saya jelas? Dan jika kedua-dua ni jelas, saya nak mohon bantuan anda untuk tulis itu jelas, tulis jelas di ruangan komen. Kalau suara jelas, audio jelas. Dan kalau nak lagi best lah, kalau saya nampak elok, saya nampak kacak, tulis itu jelas dan kacak. Okay. Waalaikumsalam Tuan Syarin. Terima kasih Tuan Syarin, setia menonton setiap pagi. Selamat pagi. Siapa lagi ada ni? Kita nak tengok. Tulis itu, kalau semuanya jelas, tulis jelas, so that kita boleh continue. Sebab kalau jelas, saya nak juga mohon bantuan anda, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya punya audio jelas, kalau saya punya visual jelas, saya nak mohon bantuan anda untuk tekan love. Belanja saya love dengan like, laju-laju. Belanja saya love dan like laju-laju. Okay, boleh? Terima kasih Mr. Teh Peng. Mr. Yelah, Teh Peng. Teh Ais lah. Teh Ais ya, Teh Peng, Teh Ais lah. Aku tak tahu lah nama betul ke atau Teh Peng saya tak pasti. Apa khabar Puan Diana? Selamat pagi Puan Diana. Apa khabar? Mereka yang dia okey, saya tuan-tuan dan puan sedang bersiaran secara langsung di tiga channel serentak. Di page saya, page Nasrul Hadi Syukran, di Facebook group Nak Urus Bisnes, dan juga di support group EFP. Apa khabar Dr. Aslan? Terima kasih Dr. Aslan. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi Tuan Muhammad Nasrul Fazil. Okey. Terima kasih Tuan Cik Kamalizan ke Tuan Kamalizan? Kamalizan patutnya Tuan lah. Okey. Terima kasih Tuan Zaini. Wow, rindu lah Tuan Nasrul lah. Lama tak jumpa. Yes, Tuan Zaini. Apa khabar Tuan Zaini? Kat Sarawak, Teh Peng. Okey. Lama tak jumpa, kata Tuan Zaini. Ya, memang lama gila tak jumpa tuan-tuan dan puan-puan. Yes, betul. Video dan sound sangat jelas. Okey, terima kasih. Okey, so saya nak cakap tadi, hari ni adalah basically topik yang pada saya, dia bukan topik yang nampak berat, tapi something yang sangat important. Sebab kita dah masuk bulan 2, bulan Februari. Tak sangka kita dah masuk bulan Februari. So ada beberapa update yang saya nak bantu anda untuk dapat pencerahan. Dan ada beberapa benda juga saya nak clearkan dengan anda. Especially kita dah masuk 2020. So kita nak tahu apakah yang kita dah capai sepanjang Januari at least. Dan saya ada satu benda yang sangat penting saya nak share kat sini. So, apa saya nak anda buat tuan-tuan dan puan, especially mereka yang berada di page saya, page Nasrul Hadi Syukran, saya nak minta tolong anda, boleh? Tuan Syafiq, apa khabar Tuan Syafiq? Kereta dah okey? Risau pula saya lupa nak tanya khabar tentang kereta hari tu. Apa khabar? So, Tuan Hazlan Hakim, selamat pagi. Okey, apa saya nak buat tuan-tuan dan puan, mereka yang berada di page saya, page Nasrul Hadi Syukran, saya akan move ke saya akan hentikan siaran di page saya. Kalau anda nak tonton sesi live ni, yang pagi ni saya akan cerita tentang apa yang sepatutnya you ready untuk bulan Februari. Bulan Februari sangat crucial tahun ni. Tiba-tiba bulan Februari tahun ni sangat crucial, gila-gila penting, yang akan menentukan hala tuju anda untuk tahun 2020 tuan-tuan dan puan. So saya nak anda semua
pergi pindah ke close group nak urus bisnes. Dia punya website macam mana nak masuk group adalah www.nakurusbusiness.com/group. Saya minta tim saya tolong, Nazmi, tolong tulis link www.nakurusbusiness.com/group. Wow, Tuan Syafiq ada letih 1200 repair Ford Ranger. Ayo, hai, mengajuk lah tu, jauh sangat berjalan. So, macam biasalah itu jadi costing lah tu Tuan Syafiq. Okey, anda di page saya, page Nasrul Hadi, anda di AFP dan anda di Nak Urus Bisnes, relax kejap. Saya nak ajak yang berada di dalam page saya pindah ke grup Nak Urus Bisnes. Nazmi, tolong tulis, Cikgu Kapten, pindah Nak Urus Bisnes sekarang. Pindah sekarang. Nak Urus Bisnes. Anda tahu kan anda dah masuk grup Nak Urus Bisnes. Tu dia. Tim saya Nazmi dah ada dah, nakurusbusiness.com/group. Masuk ke grup sebab saya nak sambung terus di grup. Anda jangan tengok lagi dekat page Nasrul Hadi ni. Ni saya ajak je sebab saya nak sambung balik. Anda di support group EFP, anda di close group Nak Urus Bisnes, relax. Cakap sebelah relax, cakap sebelah bangun. Okey, kita akan pindah. Terima kasih Puan Diana dah pindah. Okey, anda di kita teruskan. Anda di page saya pindah sekarang. Saya tunggu anda sekejap. Okey, so sebab tu saya akan sambung terus. Okey, terima kasih. Di page Nasrul Hadi, Nak Urus Bisnes EFP, tunggu kejap, jangan ke mana-mana. Okey, page Nasrul Hadi, tunggu. Okey. So saya akan continue di di close group Nak Urus Bisnes dan support group EFP. Tahniah kepada mereka yang baru sahaja tamat sesi EFP Januari 2020. Berikan tepukan kepada anda. Saya tengok ada ramai dekat dalam ni. Ada Dr. Aslan, ada beberapa lagi yang hadir. Tuan Syafiq pun hari tu jadi guest saya untuk hot seat. Terima kasih. So mereka yang berada di dalam EFP baru-baru ni, alhamdulillah kita dah settle untuk sesi EFP 3 hari 2 malam. Yang saya rasa dia boleh kata sesi eksklusif lah untuk EFP. Sebab crowd tak ramai. Bukan kata tak ramai lah, dia memang eksklusif group. Saya rasa lebih dekat dengan ramai daripada anda. So saya rasa teruja lah nak share something berkenaan dengan bulan Februari, tuan-tuan dan puan. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh juga, saya nak anda semua ucapkan bersyukur sebab kita dah, pertama saya nak anda rasa syukur sebab kita dah berjaya habiskan bulan 1, bulan Januari 2020. Dan alhamdulillah saya nampak ada ramai di antara anda, especially Titan dan juga Spire, mereka dah berjaya capai nilai jualan lebih tinggi daripada tahun lepas. Maksudnya Januari tahun lepas, ataupun lebih tinggi daripada Disember tahun lepas. So berikan tepukan kepada anda. Tapi ada juga yang mungkin ada situasi gagal untuk capai sasaran jualan, tapi still tak adalah langsung terus. So adalah sales. So jangan putus asa tuan-tuan dan puan, sebab ini benda yang sangat penting. So apa poin saya nak ajar hari ini adalah bagaimana nak hadapi bulan Februari dalam kerangka pengurusan bisnes. Itu topik hari ini. Topik dia hari ini adalah bagaimana nak uruskan bisnes dengan lebih baik dalam kerangka compliance, dalam kerangka cash flow, costing, HR, semua benda tu untuk tahun 2020 dan Februari ni. Okey, siapa ready? Tulis itu ready. Tulis ready. Okey, so kalau dah ready saya akan sambung. Boleh? Sebab saya ada satu poin yang sangat penting tuan-tuan dan puan. Seriously penting gila. Kalau korang tak ambil tulis ni memang bahaya lah. Okey, nombor saya ada beberapa orang tulis ready baru saya. Okey, ready. Okey, ready. Terima kasih Puan Siti Rahma, terima kasih Tuan Syafiq. Okey. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, seriously. Bulan 1 adalah permulaan untuk tahun. Dan saya yakin ramai di antara anda, macam saya sebut tadi, dia dah capai hasil jualan dia, ataupun dia dah macam break some record. Okey, tapi tuan-tuan dan puan-puan, bulan 2 akan sedikit mencabar. Sebab anda akan sama ada kalau anda dah capai, kadang-kadang anda ni cepat lemau, cepat selesa. Macam contoh, saya bagi satu contoh. Bayangkan anda target jualan tahun ni 1.2 juta sebagai contoh. Contoh you target 1.2 million.
Bahagi 12, setiap bulan you kena capai 1 juta. Betul? 1 juta kan? Senang kira lah. So you target 1 juta sebulan, dan Alhamdulillah you capai 1 juta sebulan bulan Januari. Wow, amazing. Tapi mungkin bukan sekadar capai, ada orang tu dia capai 1.5 million. Maksudnya lebih 500,000. So apa dia patut buat, tuan-tuan dan puan-puan? Of course dia patut bersyukur, of course dia patut rasa gembira, of course dia rasa of course rasa some kind of achievement. But problem dia adalah bila kita dah overachieve untuk the first month, kita tend to, atau kita lebih macam nak rasa selesa. Kita macam relax. Okay, relax lah, dah capai kot 1.5. Target 1 juta je, target 1 tapi dapat 1.5. So wow, gembira gila. Dah macam dunia ni milik kita. Cakap orang sebelah, jangan macam-macam. Cakap orang sebelah, jangan poyo. Tahu tak jangan poyo? Baru 1 bulan capai dah poyo dah, dan dah mula lupa diri, orang kata. Tak boleh macam tu, tuan-tuan dan puan. Seriously, anda dah target 1.2 juta, tiba-tiba anda memang first month anda achieve. Jangan rasa selesa terus. Jangan rasa selesa. Sepatutnya you ubah you punya target. Kalau sebelum ni target 1.2 million, naik jadi 1.4 ataupun naik jadi 1.5. Tengok dah macam takut lah. Weh, gila lah, makin tinggi je figure ni. Yes, you always need to break the records, but you kena maintain. You kena maintain you punya momentum. Mungkin sebenarnya awak dah terkurang target. Sepatutnya you target 1.5, tapi masa awal tahun tu macam tak berani, cuma target 1.2 je. Tapi end up sebenarnya bulan 1 pun dah boleh capai, kalau ikut projection lah. So seriously, tolong ingat diri sendiri, jangan rasa selesa. Sebab ada something pada bulan 2 ni yang saya nak anda hati-hati. Boleh? Boleh saya sambung lagi? So yang pertama, jangan rasa selesa kalau sales anda yang tinggi. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, tulis itu. Kalau nak saya share 2, tulis itu 2. Tulis 2. Okey, tulis 2. Tulis 2. Okey. Capai target sales. Staff yang takut. Memanglah staff takut. Staff memanglah takut. Staff takut sebab dia tak berani. Memanglah kalau takut tu maksudnya tak berani lah. Okey. Nombor 2, Puan Siti Rahma. Okey, nombor 2 Nombor 2 adalah kalau sales tu drop, you target 1 juta tapi mungkin dapat 800, mungkin dapat 700, mungkin dapat 900. Macam ni takkan nak 900. Jangan give up, tuan-tuan dan puan. Jangan give up. Mungkin juga you target 1 juta dapat 500,000 je. Allah, tepuk dahi. Ini saya nak beritahu Kalau you target 1 tahun 1.2 million, tapi first month sepatutnya setiap bulan dapat 100,000. Malangnya ataupun kurang bernasib baik, atau bulan bintang tidak bersatu lah jawapan dia, you cuma dapat 500,000. Jangan mengada-ngada, pergi adjust 1.2 tu, kurangkan pula jadi 1 million. Rupa-rupanya tiba-tiba, Tuan Nasrul, saya tak boleh capai lah agaknya 1.2 million ni. Saya terlebih target 1,000, saya dapat 500 je, teruk sangat saya ni. So saya adjust lah target jualan tahunan saya. Cakap orang sebelah, kau gila. Cakap orang sebelah, kau dah kenapa? Janganlah macam tu. Baru first month, janganlah give up dulu. Mungkinlah you baru start nak dapat team yang power, you baru start nak dapat diri yang power. So kalau 500,000 tu, jangan give up dulu. Relax, tenang. Cakap orang sebelah, tenang. Cakap orang sebelah, relax. It's not the end of the world, tuan-tuan dan puan. Anda masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk ubah something. So anda boleh adjust lah. So contoh saya cakap kalau anda target 1.2 million, ada lagi ke tak ni? Boleh saya sambung ke tak ni? Okey ke tak ni saya sambung ni? Macam dia macam relax je kau ni. Boleh sambung Okey, kalau cakap boleh sambung tu di situ, boleh sambung. So saya nak tahu korang ada lagi ke tak ni? Okey, macam saya cakap tadi, 1 tahun 1.2 million. 1.2 million. Okey. Bayangkan kepala saya ni, muka saya ni adalah titik 1.2. Dan kalau bagi 12, 100,000. Okey, faham So 1.2 million, 100,000, tapi bulan pertama cuma dapat 500,000. Relax lah. 1.2 tolak dengan 500,000 jadi 1.15. 1.15 bahagi 11. So adjust balik bulanan. So instead of 1 bulan 1 tahun 100,000, dan dia jadi 100,000 lebih lah.
itulah kalkulator saya. Sekejap, saya kirakan untuk anda. Supaya anda faham macam mana cara nak kira. Kejap saya bagi tahu senang nak kira. So that kita tak nak anda ni manja sangat kan. Manja, okey. Bayangkan anda 1 tahun 1.2 juta, tapi anda cuma capai first month 500,000. Okey, 500,000. So 500,000 pula, 50,000. Target sebulan 100,000. So tinggal 1.15. Bahagi 11. So sebulan anda kena capai 105,000. Faham ke faham ni? Faham So ingat kalau saya ulang balik, 1 bulan anda target 100,000. Tiba-tiba bulan ni anda cuma dapat 50,000 je. Jangan murung, relax, tenang. So anda kena usaha lagi untuk capai 1 bulan 105,000. Awak adjust, bulan 2 dia adjust, dia makin bertambah. Faham ke faham Jangan give up, seriously jangan give up. Dan jangan turunkan dia punya sales target. Never, cakap sebelah, never turunkan dia punya sales target setiap bulan. Itu adalah kesilapan paling besar ramai usahawan. Bila dia tak capai first month tu, dia give up terus. Tak boleh lah macam tu. Dunia ni tak berakhir lagi. So kena usahakan. Boleh buat sebenarnya. Okey? Boleh saya teruskan? So ulang balik poin yang pertama tadi. Kalau sales tinggi, teruskan, adjust. Kalau 1 bulan target 100,000, tiba-tiba dapat 120,000, tiba-tiba dapat 150,000. Jangan berhenti untuk teruskan. Adjust balik tahunan punya ni. Okay, so kalau rendah, jangan turunkan target. Ni baru bulan 2. Relax bro, relax sis. Macam sebelah, relax, tenang. Kita fokus balik, kita betulkan balik, kita tengok balik apa benda yang kita salah tu. Okay, so itu poin yang pertama. Okay, baru 1 poin, dah banyak belajar, betul? Poin yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, poin yang kedua. Okay, ada satu benda saya nak bagi tahu tentang bulan Februari ni. Ingat saya cakap ini tentang bulan Februari, apa kena buat bulan Februari 2020. Okey, poin yang kedua adalah satu berita yang basically sangat mencabar, especially bagi anda yang beroperasi di certain tempat di 57 bandar dan bandaraya utama. Mungkin siapa yang pergi kelas EFP Disember dan EFP Januari baru-baru ni dah tahu tentang apa yang saya sebut ni. Bagi anda yang tak masuk, bagi anda yang belum, kejap. Apa yang saya buat kalau bulan pertama tak capai target, bulan 2 kena bulan 2 kena sama ada saya guna target sama ataupun saya up sikit target. Yes, boleh juga Cik Suliani. Boleh juga, memang kena up sikit target lah. Kalau tak capai target bulan pertama, memang kena up lah bulan 2. Jangan guna target sama, memang kena up. Boleh? Okey, saya ulang balik. Saya ada cakap satu benda pasal 57 bandar utama, betul? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bermula berkuat kuasa 1 Februari 2020, gaji minimum di 57 bandar dan bandaraya utama telah dikuat kuasakan. So maknanya apa ni? Kesan kepada cash flow kita, kesan kepada kita punya payroll, kesan kepada pengurusan kewangan kita, kesan kepada budgeting dan costing kita akan meningkat. Especially bagi mereka yang banyak hire pekerja pada tahap gaji minimum. So mana satu ni yang 57 bandar utama ni, nanti kita akan keluar posting, kita akan up something, kita akan up warta kerajaan di page EFP dan juga di page Nak Urus Bisnes. Kita akan keluarkan some artikel. Saya akan usahakan kalau tak hari ni ataupun esok, kita try. Kita akan keluarkan something untuk explain dengan bahasa yang lebih marhain, bahasa yang lebih mudah untuk anda faham. So kita akan bagi tahu anda bagaimana mereka menentukan 57. Saya di Ijok, tempat saya tak termasuk 57 bandar utama. Dungun kena. Ijok sepatutnya tak kena. Sebab dia majlis daerah. Dia macam ni 57 bandar utama tu dia berbase kepada PBT. Apa tu PBT? Bukan profit before tax. PBT adalah pihak berkuasa tempatan. So kalau anda duduk dekat bandaraya, dia letak dekat majlis perbandaran ataupun majlis bandaraya. Majlis perbandaran, majlis bandaraya. So kalau anda punya kawasan tu majlis daerah tidak kena. So ini salah satu cara untuk tahulah penanda aras dia.
Kalau anda duduk dekat kawasan anda Majlis Bandaraya atau Majlis Perbandaran, anda tertakluk kepada gaji minimum 1,200 sebulan. Bukan parlimen Cik Suliani, dia base kepada PBT. Yes, based on PBT, pihak berkuasa tempatan. Kalau you dapat surat cukai pintu tu, tengok. Kalau surat cukai pintu tu majlis daerah, kebarangkalian dia adalah anda tidak perlu 1,200 tu. Kalau anda punya surat hijau is majlis daerah Kuala Selangor, yes, tak perlu. Kalau anda punya surat cukai pintu tu, cukai taksiran, tahu tak cukai pintu? Cukai pintu dengan cukai taksiran sama. Kalau surat cukai taksiran tu majlis daerah, insya-Allah tak kena. Kalau surat cukai taksiran Majlis Perbandaran atau Majlis Bandaraya, kena. So, siapa yang tak kena, okey, alhamdulillah. Siapa yang kena, okey juga, alhamdulillah. Sebab tingkat sikit martabatnya, tingkat pahala bagi gaji lagi tinggi kat staff. So jangan murung dulu, relax. Cakap alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk bagi gaji lagi tinggi kat staff aku. Amin. Itu cara fikir. Dan of course cara paling senang fikir adalah kalau staff yang tak bagus tu apa lagi? Cepat cari cara bagaimana nak elakkan dia masih bekerja dengan anda. Sebab anda ada pilihan nak kekalkan dia atau macam mana. Okay? So kita akan keluar something, kita akan try. Saya akan keluar something, saya nak verify balik semula dengan JDK. Sebab saya dah check dengan konsultan kami, semuanya okey. Tapi saya nak double confirm balik adakah pemahaman saya tepat, 100% tepat. Kalau ikut daripada warta kerajaan tu, saya baca betul lah diikut kepada Majlis Perbandaran dengan Majlis Bandaraya. Tapi kita tengok juga macam mana. Okey? So kalau saya buat benda tu, you all nak ke tak nak? Saya keluarkan artikel ni, siapa nak? Kalau siapa nak artikel, tulis situ, nak artikel. Tulis situ, nak artikel ataupun nak penjelasan, tulis situ. So that kalau anda tulis banyak-banyak, dan baru saya buat lah. Kalau tidak, saya tak buat lah. Boleh ke tak? Kalau saya nak buat, saya buat lah. Of course saya akan buat lah, insyaAllah. Cuma bagi saya masa sikit. So saya nanti makan adjust sikit ayat dia, dan kita akan keluarkan. Boleh? Yes, terima kasih Cik Yana Jalil, nak artikel. Cik Badariah Badi Uzaman, yes, terima kasih. Terima kasih. So insyaAllah kita akan keluarkan. Kita akan cuba usahakan untuk keluarkan, so that you all akan lebih faham lah tentang gaji minimum ni. Okey? Boleh? Okey. Itu yang kedua. Dan last, yang ketiga. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, yang ketiga, apa yang anda perlu hati-hati untuk bulan Februari ni. Okey. Yang ketiga, saya nak bagi tahu satu benda yang sangat penting, yang mungkin saya dapat sharing ni daripada mentor kesayangan anda, iaitu Dr. Azizan Osman. Cuma saya nak olah dengan bahasa yang lebih how to say, lebih tepat dan lebih direct lah. Okey, apa saya nak share tuan-tuan dan puan-puan? Okey, macam ni, tengok saya. Okey. Sekarang ni kita semua sedia maklum, kita tengah satu dunia, especially di Asia Timur, iaitu kawasan kita sendiri, daripada negara China hingga ke bawah ni. Kita di China especially diserang virus novel coronavirus, yang pada saya agak sangat kritikal, especially di negara China. Of course di negara kita dia masih lagi boleh dibendung, tapi kita masih perlu berjaga-jaga. Cuma saya nak share satu benda. Siapa nak tahu? Say I. Tulis situ I. Atau tulis situ nak tahu. Atau tulis situ 3. Ini poin ketiga, tuan-tuan dan puan. Poin ketiga, tulis situ 3. Okey. Apa yang berlaku disebabkan kita tahu di dunia sekarang, negara China adalah salah satu kuasa ekonomi paling besar di dunia. Salah satu. Kalau tak top 2, mungkin top 1. Kalau tak top 1, top 2 atau top 3, lebih kurang lah tu. So basically dia antara dia ataupun US lah. Basically mungkin dia tengok pada keadaan. Apa yang berlaku adalah bila mereka ni kuasa besar, kita banyak sama ada kita ekspor barang ke mereka atau mereka hantar barang ke kita, which is kita import. So mereka antara negara yang of course memang kuasa besar, kuasa besar. Kita bergantung kepada barang daripada mereka, kita import barang daripada mereka, dan kita juga di Malaysia ada certain business yang menjual barang kita ke mereka, ke negara China. So kesan daripada coronavirus ni, which is very serious in China, especially di kawasan Wuhan di China, ada satu daerah atau negeri lah di sana. Saya consider kalau dia orang panggil daerah, tapi bila sampai kat kita dengan rakyat, dia tu dah consider negeri. Kalau sampai negara pun ada. So apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan,
efek dia adalah kalau kita bergantung kepada mereka untuk dapatkan barang sangkut lah. Sebab barang tak boleh hantar sini dan production sana sangkut. Kalau kita pula yang hantar ke sana, atau kita deal dengan mereka, berharap pada mereka, kita pula tak boleh hantar barang sana. Sebab ada banyak flight yang dibatalkan, ada banyak benda yang tersangkut. Dan semalam tadi pun saya ada baca satu benda, especially ini sekarang bukan sebagai barang saja tau, servis pun sama. Especially bagi mereka yang terlibat dengan servis melibatkan tourism, pelancongan. Kalau di Sabah, kesannya sangat agak kritikal juga pada saya. Sebab sekarang ni ada ramai pelancong di Sabah tengah stranded, tuan-tuan. Tengah apa? Tak boleh keluar dari Sabah sebab tak ada flight. Tak ada flight yang dari China pergi Sabah dan Sabah pergi ke China untuk hantar balik mereka ni. Sebab untuk pengetahuan anda, 1 minggu je sebenarnya ada 100 lebih flight keluar masuk daripada Sabah. Bayangkan Sabah saja. Sebab Sabah antara destinasi pelancongan yang paling popular. Siapa orang Sabah sini? Anda boleh tahu kan? Orang China memang suka pergi Sabah. Banyak gila tempat menarik kat Sabah. Plus mungkin dia dekat sikit dengan China. Flight mungkin 2 jam, 3 jam. Tak jauh lah orang kata, dekat. So China adalah Sabah adalah antara destinasi kegemaran para pelancong dari China. Dan situasinya sekarang adalah ramai pelancong dari China tengah stranded dekat Sabah. Sebab dia orang datang kat sini masa Chinese New Year hari tu, tapi mereka nak patah balik tak boleh. Dia dah tersangkut dah. So kita dalam tahun ni, tahun pelawat Malaysia 2020. So apa yang saya nak share kat sini tuan-tuan dan puan adalah, like it or not, anda punya bisnes jika berkait dengan sumber dari China ataupun klien daripada China atau supply ke China, anda kena assess balik anda punya bisnes. Anda kena tengok balik. Anda mungkin akan ada situasi bermula bulan Februari ni. Betul? Betul? So tapi janganlah pula anda rasa terus murung. That's why anda kena bijak, kena strategize. That's why kami di Ritual sentiasa update dengan apa yang berlaku. Orang kata perkembangan umum kita kena tahu. So that kita akan bagi advice, suruh anda berhati-hati, anda kena manage betul-betul benda ni. Sebab benda ni sangat kritikal. Kalau you buat tak tahu, kalau you ambil tak peduli, you tak baca, you sibuk baca pasal orang lain, baca pasal entah apa-apa lah. Bukan tak boleh baca entah apa-apa. Tuan Cik Katrunada baru tahu 2020 tahun melawat Malaysia. Ya, 2020 tahun melawat Malaysia. Visit Malaysia 2020. Korang tak tahu ke? Aduh, kesiannya lah. So seriously tuan-tuan dan puan, sangat-sangat kena berhati-hati, sangat-sangat kena jaga. Anda kena hati-hati yang kita sebenarnya kena alert lah. Kena alert dengan apa yang berlaku. Kena alert dengan banyak benda yang sedang berjalan di luar sana. Dan saya seriously akan sentiasa update anda. So macam hari ni, dua benda saya update adalah tentang perkembangan terbaru. Yang pertama of course tentang sales tu, itu semua orang kena tahulah. Itu kalau saya tak update pun patutnya you kena tahu. Tapi yang kedua, pasal gaji minimum. Gaji minimum you kena betul-betul alert. Dah start dah 57 bandar utama. Dan yang kedua pasal novel coronavirus. Apa kesan dia kepada anda sebagai business owner? Okay? Boleh? Dan tapi ada juga contoh. Saya nak tambah sikit lah. Kalau bisnes anda melibatkan medical supply di Malaysia, tiba-tiba kalau anda ni supply face mask, anda supply tentang hygienic things, anda supply sanitizer ke apa, bisnes macam okey lah sekarang kan. So ada juga orang yang mungkin bisnes dia merosot, tapi ada orang bisnes dia naik. Faham ke faham? So macam menarik kan. That's why rezeki Allah tu maha luas. So kita tengok macam mana cara kita menangani situasi dan cara kita melihat bagaimana untuk kita manage banyak benda. Okay? So siapa rasa topik pagi ni sangat best? 3 poin je saya bagi, tapi sangat padat. Siapa rasa? Siapa suka? Katakan say I. Dan siapa rasa saya nak tanya anda lah saya nak tanya siapa rasa saya patut live dia setiap hari ni? Teruskan. Kadang-kadang saya rasa macam tak ada orang tengok ni. Ni tengok ni belas orang tengok ni. Alah macam tak ada orang tengok je. So patut ke saya live setiap hari ni? Saya nak tanya, patut ke saya live? Kalau patut tulis situ patut. Kalau tak yalah, kami dah bosan. Kalau bosan tulis situ kami dah bosan. Saya kalau dah bosan, kita pun tak payah live hari-hari lah. Saya tanya je.
Saya saja tanya sebab saya nak check adakah sebenarnya bila saya tak live tu ada orang tunggu ke. Saya tahu Puan Umur Husin akan tunggu. Terima kasih. Puan Siti Rahmah pun dia akan tunggu. Ada orang dia tak tunggu pun. So saya okey je. Okey. Teruskan. Terima kasih. Okey. So setakat ni tak ada siapa tulis bosan. Seorang tulis bosan ni saya tak payah teruskan dah. Tapi mereka kata best. Tapi tengok berapa orang je. Orang sama je. So apa saya nak anda bantu saya? Boleh saya? Boleh saya nak minta tolong. Boleh tak saya minta tolong last satu? Apa saya nak anda bantu saya adalah tolong bawa lagi ramai orang untuk tengok live ni setiap pagi. Sebab ni sesi bangun. So saya nak anda bantu saya bawa mereka masuk grup Nak Urus Bisnes. Saya akan teruslah dekat EFP memang saya akan live sebab saya sayang saya punya student EFP. Macam ni. EFP saya sayang lah. EFP Classroom sayang lah. Dekat Nak Urus Bisnes pun ada. Apa saya nak anda tolong share link masuk grup Nak Urus Bisnes ke semua orang, especially mereka yang ada masalah cash flow, masalah costing, HR, taxation, SSM. Sebab ini semua topik saya, tuan-tuan dan puan, dan saya memang cover topik ni. So bagi mereka belajar dengan saya, mungkin mereka tak tergerak hati nak hadir kelas lagi, at least mereka boleh tengok live-live saya yang setiap pagi, yang kami tak potong pun tuan-tuan dan puan, kami tak buang pun, ada je lagi kat dalam ni. Cuma sampai satu peringkat kami mungkin decide untuk kita bawa keluar, kita letak kat tempat lain lah. So saya tak nak sampai ke tahap macam tu. Tapi itu antara plan lah. Takkan selama-lamanya kita nak teruskan. Kita tengoklah keadaan juga. So apa saya nak anda bantu saya, tuan-tuan dan puan, tolong bantu saya untuk share, spread the love, spread the group. So www.nakurusbusiness.com/group. Terima kasih tim saya, Nazmi kejap, siapa ni? Aisyah. Terima kasih Aisyah. Di AFP tolong share link tu juga, nakurusbusiness.com/group. Share, spread the love, cakap korang tak ada apa-apa nak buat pagi-pagi, tengok live ni. Mungkin tak suka tengok saya, tutup muka, tutup phone, dengar suara pun okey lah. Mungkin saya sedar diri sikit, belum jadi supermodel lagi, so tak boleh nak poyo sangat. So seriously tuan-tuan dan puan, saya okey, saya teruskan, tapi saya harap akan lebih ramai lagi yang tonton. Boleh? Okey, itu yang saya nak share pada pagi ni, 3 poin. Saya harap dia bermanfaat pagi ni. So bagi mereka yang ada kesempatan, yang rajin, dia dah tulis tu, share lah link point anda di page masing-masing, di support group EFP, di close group Nak Urus Bisnes. Jangan angkat gambar apa anda tulis, klik dan share, dan saya akan baca tuan-tuan dan puan. Kalau saya tekan like tu maksudnya saya baca lah tu tuan-tuan dan puan. Cuma saya tak sempat nak komen je sebab kadang-kadang terlalu banyak dan saya pun ada komitmen lain. Tapi saya seriously akan baca semua learning point. Dan saya berterima kasih kepada anda yang suka share learning point. Macam Tuan Zaid, saya tahu selalu share. Ada Puan Oli, Puan Siti Rahmah pun selalu share. Terima kasih. Puan Nura pun ada. So seriously saya betul-betul harap anda share. Sebab bila kita share learning point, baru kita faham yang kita dah belajar sesuatu. Boleh? So itu saja tuan-tuan dan puan. Take care untuk hari ini. Hari ini baru hari Selasa. Jangan lemah lagi. Baru hari ke-4 Februari. Masih sempat lagi untuk capai target jualan pada tahun ni, pada bulan ni juga. Jangan give up tuan-tuan dan puan. Seriously, don't ever give up. Sebab kalau start anda give up, maksudnya anda mati. Tapi sebenarnya kita tak mati lagi. So selagi kita masih hidup, kita jangan give up. Never ever give up. Itu yang kami buat di Rituals, dan itu yang saya buat juga setakat ni. Selagi hidup ni. Okay, boleh? So terima kasih tuan-tuan dan puan. Take care. InsyaAllah jumpa anda lagi esok pagi pukul 9 di sesi bangun. Excited gila buat live. Dan petang ni juga saya ada live lagi sekali di sesi kopi panas di page Rituals. Page Rituals itu sesi lain lah. Itu sesi saya bawa mereka masuk grup ni pula. Okay, boleh? Sesi petang lebih santai lah. Sesi pagi dia lebih targeted lagi. Okay, itu beza dia. Pagi sesi bangun betul-betul padu sikit. Dia lebih menusuk kalbu lah. Dekat kopi panas dia macam relax sikit. Tapi dua-dua lebih kurang sama. Bukan lebih kurang sama pun, memang sama. Sebab apa? Sebab speaker dia sama. Okay, itu saja tuan-tuan dan puan. Take care. Jaga diri, jaga duit. Jangan putus asa. Give it up. Give it all. Bukan give it up, give it all. Okay, don't ever give up. Take care. Assalamualaikum.